Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Rauf selaku pengurusi majlis, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pukrin wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia, dan semua pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Sihat? Sudah sarapan ke belum? Belum. Baik, ustaz akan buat majlis ini paling lewat pukul 10. Boleh tak? Tak boleh? Baik. Ustaz minta pelajar-pelajar bangun sikit. Pak Ustaz tahu dari Ustaz sampai tadi dalam tempoh 20 minit ni anda sakit lutut Tak? Cuba bangun. Ustaz nak tengok kesungguhan pelajar-pelajar. Baik, alhamdulillah. Bangun. Lelaki dan perempuan kena bangun. Baik, kita mulakan dengan istighfar dulu. Sama-sama istighfar. Baik. Luruskan pinggang anda, luruskan pinggang. Baik. Tolong Ustaz, tolong ambil ni boleh? Tolong ambil gambar Ustaz tengah ni. Dia live. Tak pandai. Istighfar sama-sama. Tak. Boleh. Pegang. Jangan tengok. Astaghfirullahalazim. Sama-sama. Boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Teruskan. Subhanallah walhamdulillah wa la teruskan. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la
Mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Pelajar-pelajar, anda nak berjaya tidak? Nak berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Siapa yang jadikan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Dan kita adalah milik Allah. Sama-sama kita berdoa lagi. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi khairullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi khairullah, Nabi Muhammad Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. Mari sama-sama kembali kepada Allah dan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Tubna ila Allah wa radana ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Baik belajar-belajar, kita doa sekali lagi untuk Allah pelihara kita dari segala bala bencana, daripada segala dugaan ujian yang ada pada negara kita, dengan daripada segala penyakit. Mari sama-sama kita berdoa dan baca ayat ini, minta dengan Allah hindarkan daripada segala penyakit, hindarkan daripada segala kerosakan, hindarkan daripada segala fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ulang sekali lagi. Baik, sama-sama kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
Ada perasaan tak nak ke Mekah? Siapa kata tak ada perasaan? Angkat tangan. Yang tak ada perasaan. Siapa tak ada? Baik. Semua ada perasaan. Baik, alhamdulillah semua ada perasaan. Semua pelajar yang hadir ni tingkatan 1 ke tingkatan 2? Oh, 4 dan 5. Anda sudah balik. Betul? Tingkatan 4 dan 5 Anda sudah dewasa. Betul? Anda bukan kanak-kanak lagi. Anda seorang pelajar yang boleh kata ada akhlak dan ada ilmu dan ada iman. Dan orang yang beriman, dia akan serius dengan Allah. Dia tidak memainkan Allah. Betul? Nak percaya tak percaya, anda tengok diri anda sendiri. Cuba tengok diri sendiri, tengok diri sendiri, tengok diri sendiri, dan muhasabah diri sendiri. Ya Allah, adakah aku ini taat kepada Engkau ya Allah? Adakah aku ini orang yang benar-benar taat pada ibu dan ayah? Siapa pagi ini yang salam tangan ibu dia? Ibu dan ayah dia. Yang lain bagaimana? Ada ibu dan ayah atau tidak? Ada. Ada ibu dan ayah atau tidak? Ada. Kalau tak ada ibu, anda tak ada di sini. Tak ada ayah, anda tidak ada di sini. Betul atau tidak? Sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada siapa? Allah. Siapa yang jadikan kita? Allah. Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang matikan kita? Allah. Siapa yang bagi kita rezeki? Allah. Siapa yang bagi kita ilmu? Allah. Jadi setiap pelajar umat Islam mesti yakin dia ada akhlak. Contoh kepada umat Islam ialah akhlaknya. Contoh kepada umat Islam, pelajar Islam, akhlaknya. Akhlaknya jatuh, maka jatuhlah pelajar-pelajar ini seorang Islam. Ingat pelajar-pelajar, walaupun hari ini khusus haji, Ustaz sebelum ini ada 50 sekolah Ustaz hadir. Ini yang boleh kata 51 lah. Tak kira 51 sekolah ni. Ini baru sekolah ni. Sebelum ni Ustaz di sekolah Kuping yang di luar 4 tahun sudah. Alhamdulillah, pelajar-pelajar dijemput oleh guru dengan sebab apa? Ilmu. Sebab apa? Ilmu apa? Ilmu haji. Ingat tak rukun Islam ada berapa perkara? Sebutkan satu persatu. Ustaz tak nak sebut. Dah tingkatan 5, mesti tahu dah. Kalau tak tahu, ini merupakan peruntuhan kepada umat Islam. Pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Keempat apa? Keempat? Kelima? Okey. Ustaz bincang pasal nombor 5. Sebab itu, siapa umat Islam menjaga rukun ini, insya-Allah ini adalah merupakan tiang agama kepada umat Islam. Bagi tiang, nak buat rumah, nak buat bangunan, mesti ada tiang. Tanpa ada tiang, tak sempurna rumah itu dan tak sempurna contoh sekolah pun. Nak buat rumah tu dah. Sama siapa cik bahagian sini? Seni banner. Ada seni banner sini? Ada? Ada. Okay, mesti ada tiang dah. Mesti ada tiang. Pertama, rukun Islam mengucap kalimah syahadah. Semua mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Islam dah kita. Kita nak pakai Islam dah kita. Bagi orang yang tidak mengucap kalimah syahadah ini,
tidak membaharuikan kalimah ini, maka dia bukan masuk dalam golongan Islam. Macam tu. Seandainya kita tidak solat, sebab itu agama ini menuntut kepada kita solat. Allah perintahkan solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, itu kalau kita nak semayang tersebut dengan ayat tu 1 hari 5 waktu. Dan dalam itu kita ada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah kita sebagai mengaku ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul dan menjaga solat 1 hari 5 waktu. Hari ni siapa yang solat angkat tangan? Yang lain tak solat ke? Yang perempuan ustaz boleh kata excuse lelaki. Kenapa? Datang bulan. Mesti solat. Solat menunjukkan perintah Allah. Kalau tak solat, contohlah hari ni tak solat, umpamanya hukuman ini diberi oleh Allah ataupun guru memberi hukuman kepada kita, siapa tak solat angkat tangan tadi? Siapa tak angkat solat? Tak solat angkat tangan. Tak solat angkat tangan. Tak solat. Seorang pula. Tadi ramai. Baik, yang solat angkat tangan. Dia yang solat tak mandi. Yang solat angkat tangan. Okey, yang tak solat berdiri. Contoh, anak ustaz nak tengok siapa yang kelas. Seandainya tak berlaku macam ni, kita nampak tak apa dia kelas. Orang yang menipu diri sendiri, itu yang lagi teruk. Orang yang menipu diri sendiri. Ustaz kata siapa tak solat angkat tangan, dan siapa tak solat bangun. Orang dia tak solat. Betul? Baik, tak apa. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengetahui. Ya, ustaz ucap tahniah pada orang yang mengaku, yang betul-betul tak dia kata tak solat. Dia boleh qada tak? Qada tak apa. Katalah dia lupa, katalah dia dalam keadaan mungkin lambat bangun tadi. Ya. Mungkin ada sebab. Allah Maha Pengasih tak? Allah Maha Penyayang tak? Seandainya orang yang tak mengaku, lagi dahsyat. Kalau Allah tak bagi dia makan, bayangkanlah lepas ni dia sakit. Hari ni takut tak dengan corona? Takut. Umat Islam tak boleh takut. Umat Islam 1 hari dia jaga wudu, 5 kali dia jaga wudu, 5 kali dia jaga kebersihan. Umat Islam tak takut dengan segala penyakit. Umat Islam takut kepada Allah sahaja. Betul tak? Ini ustaz nak bagi motivasi kepada umat Islam, jangan takut kepada segala penyakit. Baik tu sahabat-sahabat dulu, dia tak takut. Dia takut hanya pada Allah. Terima kasih. Terima kasih. Allah bagi rahmat kepada pelajar-pelajar semua. Tak apalah. Orang yang jaga solat, jangan tinggalkan solatnya. Yang belum, buatlah. Ingatlah, siapa yang bagi kita makan? Siapa yang menghidupkan kita? Itu je nak belajar yakin. Sebab tu akhir sekali orang nak pergi haji. Orang pergi haji mesti hatinya, jiwanya bersih. Mesti benar-benar takut kepada Allah. Mesti benar-benar suci hatinya. Mesti bersih, hati yang ikhlas mata-mata kerana Allah. Baik, pelajar-pelajar bersyukur pada hari ini, pagi ini diadakan dengan kursus simulasi haji ini, kerana kursus haji ini berkaitan dengan tarbiyah ni. Cuba baca sekali sama-sama. Baik, ini dalam bahasa Arab. Pelajar-pelajar boleh tahu tak apa labbaik Allahumma labbaik? Apa arti dia? Okey, ada yang kelas bahasa Arab ni? Ada? Korang tahulah sikit. Kan, korang tahu. Kalau tang yang kata labbaik la syarika laka labbaik.
Hambamu datang menyahut panggilanmu ya Allah. Hambamu datang menyahut panggilanmu ya Allah. Sebab tu datang dengan innal hamda, segala kepujiannya hanya untuk Allah. Sebab tu orang yang umat Islam, rukun haji ni nombor 5, umrah pun nombor 5 ni, dia kedudukan pengorbanan. Alhamdulillah, pelajar-pelajar memang dipaksa ke, disuruh ke, ikhlas ke datang sini. Dipaksa ke, disuruh ke, kerana Allah datang sini. Kakak datang kerana siapa? Kerana siapa datang ini? Kerana Allah. Datang kerana siapa sini? Kerana siapa datang? Abang dari sini datang kerana siapa? Kerana Allah. Betul, kerana Allah. Baik, Ustaz minta pelajar-pelajar berjanji kerana Allah sekarang nak jadi seorang pelajar yang baik. Pertama, minta yang baik. Pelajar yang selalu minta ampun dan maaf kepada Allah. Sebab tu yang tak jaga solat tadi, anda berhutang dengan Allah. Sesiapa yang berhutang kena bayar. Sesiapa yang berhutang kena bayar. Sebab itu rukun Islam nombor 5 ini kena cukup kepada seluruh umat Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, solat dia, jangan berhutang. Kalau hutang dia kena bayar. Bayar dia kena qada lah. Puasa, pelajar wanita, pelajar-pelajar wanita, lelaki ada yang tinggal puasa ke? Cuba angkat tangan yang puasa betul-betul. Kau dekat ni. Yang lain tak puasa. Kesian. Pelajar wanita yang ada tertinggal, wajib anda qada lah. Kena qada. Qada ada tadi. Puasa yang tertinggal sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa? Rejab. Hari ni sudah 15 Rejab. 15 Rejab. Dan dah masuk. Lepas Rejab Syaban. Lepas Syaban Ramadan. Ramadan kita dah berpuasa. Kemudian masuk Syawal. Syawal kita nampak raya. Tapi Syawal masuk bulan haji. Sebab itu pelajar hari ni Ustaz bawa ni pelajar di bulan haji, masuk bermula daripada 1 Syawal. Bulan haji bila? Bulan haji bila kan? Bermula 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Sampai dia nak berniat bermula daripada 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah sebelum subuh. Catat. Ni buat buku nota tak? Yang tak bawa ambil tangan. Tadi ustazah ada sebut tadi yang tak bawa kena hukum. Orang patut pun kena hukum ustazah. Hari ni pelajar-pelajar hari ni kita tengok terlalu lemak. Dia banyak lemak. Kena buang lemak dia. Ustaz dulu belajar kena pukul. Tak bawa nota kena pukul. Sekarang tak bawa nota, semua bawa. Siapa tak bawa ni? Tak bawa. Siapa bawa? Oh, terror. Jangan duduk di tepi tiang. Jangan bersandar. Orang bersandar selalunya orang yang malas. Dia jangan duduk tiang. Baik. Ustaz minta pelajar-pelajar serius untuk belajar. Boleh? Okey. Tenang hati, tarik nafas. Buang nafas. Okey, kita nak belajar, mesti nak tenang. Pertama, anda dah dapat ilmu sedikit. Dapat sikit, amalkan. Boleh tak? Okey, kemudian Ustaz tak gerak ni, bang. Tak gerak ni. Ni kena jaga. Baik. Haji berkaitan dengan talbiyah ni, kita datang dengan kerana Allah. Bagi orang yang datang kerana Allah, Allah kata jika niat yang ikhlas dan pegangan yang halal. Maknanya dia buat kerana Allah.
Kalau orang yang tidak halal seruan kamu maknanya yang tak halal tidak diterima seruanmu dan tidak ada kebahagiaan bagi kamu. Bekalan kamu haram, belanja kamu haram dan haji kamu ditolak. Yang ikhlas diterima, seruan kamu diterima dan bahagialah kamu, bekalan kamu itu halal. Baik, pelajar-pelajar, seruan ini nak kita sebagai umat Islam, kita baca, kita tahu. Seruan ini Allah serukan kepada seluruh manusia. Ya, Ustaz nak tunjuk ni. Allah menyeru dalam surah Ali Imran ayat 97, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Tadi kita sebut dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan pemerintahan adalah kepunyaan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Pelajar-pelajar, kita kena ucapkan Alhamdulillah sebagai umat Islam. Ya? Ibu kita Islam, datuk kita Islam, ayah kita Islam, maka lahirlah kita seorang Islam. Kalau nak kita contohkan orang yang terdahulu daripada kita, ada yang dapat Islam dengan menerusi pengorbanan mereka, menerusi daripada kesusahan mereka, ya. Dan Islam ini dia dapat dengan cara pengorbanan. Dan kita hari ini dia panggil Islam yang kita dapat adalah cara keturunan. Apa? Keturunan apa? Ayah kita Islam, bapa kita Islam, mak kita Islam, maka kita dapat Islam cara keturunan. Sebab itu hari ini bagi seorang umat Islam, dia mesti ada rasa sensitif. Seandainya berlaku kepada Islam sendiri, pada agama kita dihina, dicaci, ya, ataupun kita kata dimarahi, kita mesti pertahankan. Kenapa? Allah punya agama ni, Allah punya agama ni. Siapa punya? Allah punya. Sebab itu Allah perintahkan untuk ke Mekah ni, ke Baitullah Al-Haram ini. Allah panggil manusia, Allah menyeru kepada manusia, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Ya, sebab tu agama ini susah juga ni. Sebab dia ada berkaitan dengan pengorbanan. Jadi pelajar-pelajar yang hadir pada pagi ini mesti dalam pengorbanan. Kenapa Ustaz kata pengorbanan? Ya, sebab datang dengan cara mencari ilmu ini di kemah falsafah haji, dia mesti dengan satu cita-cita. Kita datang dengan bersamaan. Tidak ada yang kata dia besar, ataupun dia kata dia kaya, ataupun dia kata seorang yang kata dia pandai. Semua yang hadir ini untuk urusan haji ataupun urusan ibadah dengan Allah, Allah samakan kita. Kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian dugaan, pasti pelajar dan ada ujian dan dugaannya. Duduk dalam dewan ni panas tak? Panas. Berpeluh tak? Berpeluh. Sebab itulah agama ini perlu dengan kesusahan. Kesusahannya apa? Ya, sebab orang nak pergi haji nanti dekat Mekah tu, dekat Arafah, di Muzdalifah, di Mina, sana tempat di situ pasti diuji, pasti diduga, pasti dalam pengorbanan. Kena sabar, kena tabah. Dan kita ini saudara tak semua? Saudara. Sayang tak kawan-kawan semua? Okey, baik, Ustaz nak tengok sedap lagi, nanti ada melontar. Jangan di antara kamu melontar kawan. Belum ni ada sekolah tu, dia lontar kawan dia, pecah kepala dia. Ustaz tak mahu. Seandainya berlaku juga, kena report polis lah. Ustazah,
Kena sekiakan polis juga ni. Kes ni isu dia, kes. Ya. Jangan balik kawan, nanti bak kita merontak. Ada bawa batu tak? Tak bawa. Elok tak bawa batu. Bawa batu nanti ada yang emotional. Ya, terlampau excited, terlampau emotional. Baik, sebab itu gambaran ibadah ini gambaran akhirat. Yakin tak kita akan dia akan lalui ini. Mula-mula anda sekarang hidup, lepas ini mati. Yakin tak mati? Ada tak saudara kita yang mati? Ada. Ada tak keluarga kita yang mati? Tak ada. Ada tak sahabat kita yang mati? Ada. Ada. Dia dengar dah orang ramai yang mati. Maknanya lepas ni next kita. Tak tahu bila. Tahu tak bila nak mati? Tak tahu. Sebab itu kita perlu wajib beriman kepada ini. Wajib kena tahu yang kita pasti akan mati. Maknanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita ini bernyawa. Tetapi kena ingat, kematian kita ini bukan macam burung, bukan macam kambing, bukan macam lembu, bukan macam binatang-binatang lain, makhluk Tuhan yang lain. Kita dihisap, akan dikira. Sebab itu sebagai umat Islam, sebagai seorang manusia, jangan kata dia tak ada kena hisap, tidak kena dikira. Allah tuntut kepada mereka. Sebab itu kita gambarkan akhirat ini macam padang mahsyar nanti. Tuan-tuan akan berada, pelajar-pelajar akan berada di padang. Nanti padang ini ibarat macam padang mahsyar nanti. Sebab kita akan buat simulasi haji ini macam orang pergi haji. Boleh? Kemudian lawankan nafsu anda. Sekarang ni lapar ke? Tak lapar kan? Kalau tak lapar, tekan lagi nafsu ni. Sekarang ni kalau ikut nafsu, nak duduk tempat yang selesa. Betul? Betul tak? Siapa kata sakit kaki? Ustaz tengok ada yang tak selesa. Selesa tak? Tak, memang tak selesa. Jangan cakap selesa. Tak selesa. Inilah ibadah yang akan kita lalui nanti di Arafah nanti. Sebab suasana dia akan dihimpun macam ni. Betul tak? Kemudian fadilat yang kita ganjaran yang Allah bagikan kepada orang yang kena, yang kita kata bukan satu penyelesaian. Duduk suasana ini bukan satu penyelesaian. Muhasabah. Kita nak fikir, ada tak orang susah macam kita sekarang ni? Ada orang susah tak? Ada. Pelajar-pelajar sebutkan alhamdulillah, ya Allah, saya ada ibu dan ayah. Ada orang yang tak ada ibu dan ayah, sebut lagi alhamdulillah, ya Allah, aku dapat rezeki. Ada orang yang tak dapat rezeki. Ada orang yang tak dapat makan. Ya Allah, pagi ni semua dah makan belum? Dah kan? Paling kurang minum air mineral. Ada orang tak minum air mineral. Tadi Ustaz datang sini, ada satu orang, dia berjalan kaki, yang tak tentu haram, tentu halal, dia jalan. Kadang-kadang kita tengok, kesian tak mereka? Kesian. Kita tak tahu dari segi keadaan keselamatannya. Sama itulah kita orang haji, kena fikir orang yang susah. Orang yang susah daripada kita. Hari ini, kalau pelajar-pelajar tidak merasai dengan perasaan susah, kita akan melalui berapa tahun lagi. Bayangkan sekarang ni umur pelajar, umur berapa tahun? Tingkatan 4, 16. Tingkatan 5, 17. 16 dan 17 ni, bayangkanlah. Anda boleh kata, Ustaz kata golongan rakyat remaja, golongan yang kata yang perlu diberi didikan, pimpinan, bimbingan. Kalau tanpa diberi bimbingan dan pimpinan kepada anda akan terjerumus. Anda akan lari daripada landasan. Yang kita khawatir dan kita takut, anda didakyahkan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Yang kita sebagai umat Islam kembali kepada Allah. Sebab itu rukun haji ini yang nombor 5, nak beri faham kepada umat Islam, kehidupan kita ini kehidupan yang bukan kekal. Kita akan berada di satu alam lagi. Sebab itu orang haji ini datang kepada orang-orang yang menghadapi dengan penghayatan.
Sebab itu belajar Ustaz minta pagi ni memang nampak simulasi seronok. Ya, tapi Ustaz kalau bawa macam ni, pelajar akan rasa kehidupan aku sementara. Boleh tak? Boleh sebutkan dalam hati sekarang, ya Allah, penghidupan aku sementara. Sebutkan, ya Allah, penghidupan aku sementara. Kecuali orang yang sombong lah. Tak adalah aku akan hidup lagi. Cuba bayang, cuba buka. Anda semua boleh buka tak dalam YouTube, macam-macam orang boleh tunjukkan. Pengair baru-baru ni, kerana sebab jatuh cinta je. Jatuh cinta punya pasal, sanggup bunuh adik ke abang. Abang Abang tak? Sebab apa? Beli kain. Sebab beli kain je pasal. Inilah dia panggil umat Islam yang tak ada iman. Bila tak ada iman, dia sanggup bunuh adik, dia sanggup bunuh abang, dia sanggup bunuh mak, dia sanggup bunuh ayah. Sebab itu Ustaz pesan kepada pelajar-pelajar yang ada di sini, buat satu perubahan. Walaupun dalam kursus simulasi haji ini, satu pembentukan akhlak. Satu pembentukan akhlak supaya kita menjadi orang yang berguna. Berguna pada ahli keluarga, berguna kepada masyarakat, berguna kepada negara. Supaya pelajar-pelajar menjadi seorang pelajar yang kasihkan Allah, sayangkan Allah, sayangkan ibu dan sayangkan ayah. Betul tak? InsyaAllah dengan pengorbanan ini adalah satu pengorbanan yang besar bagi anda datang hadir pada pagi ini. Kemudian haji ini kena adab lah, ikhlas, bertaubat, perbelanjaan yang halal, bawa bekalan, bekalan yang diminta Muhammad Hazim Afiq bekalan dan perbelanjaan yang mencukupi, atau melebihi bagi tujuan sedekah, kemudian mencari rakan dan teman tujuan saling ingat menanti, mengamalkan doa dan zikir sepanjang perjalanan haji, membuat wasiat tidak berlebihan dalam semua keadaan, menyuci hati dengan sifat-sifat memudah, bawa sifat-sifat baik. Sebab tu belajar kena bawa sifat baik, sifat yang makmudah. Kemudian jiwa kita, akidah kita, ilmu kena ada. Baik, memang pelajar-pelajar selain ini Ustaz gabungkan dengan jemaah haji. Jemaah haji yang kita kata faktor umur yang pergi sekarang antara 30, 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan hari ini jemaah haji daftar, pelajar-pelajar daftar hari ini, sekarang umur 16 tahun dan sekarang ada 17 tahun. Daftar hari ini boleh pergi tahun, bila tahun lagi 125 tahun. Ini semasa yang Ustaz tanya pada tabung haji pada minggu lepas. Cuba kira, umur 16 tahun campur dengan 125. Hidup atau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita kembali kepada Allah. Tak tahu boleh sampai atau tidak. Lepas tu belajar-belajar. Kalau cerita bab haji ni, mungkin belajar kata, oh hari ni tahun yang aku dapat belajar. Ataupun minggu depan pergi haji, tak. Ataupun bulan depan, tahun depan, tak boleh pergi juga. Sebab haji Allah tuntut. Ustaz faham kat sini belajar-belajar. Allah tuntut Allah ini. Bayangkanlah, pelajar-pelajar berhutang, orang tuntut dengan pelajar macam mana? Apa perasaan yang kita berhutang, orang tuntut, dia menagih dengan kita? Apa perasaan? Cemas tak? Cemas tak? Cemas, kita cemas. Sebab tu pelajar-pelajar umur masih muda lagi, cari duit nanti. Habis belajar, kerja, jangan joli, jangan orang kata membazir, dan jaga keuangan kita itu dengan baik. Jangan berhutang dengan orang, jangan meminjam dengan orang. Ustaz nak kongsi lah. Ustaz cebur dengan haji ni bermula daripada umur 24 tahun. 24 tahun sehingga hari ni umur Ustaz, kau belajar, percaya tak umur Ustaz berapa? Berapa umur? Jangan tengok janggut. Berapa umur Ustaz? 41. Ustaz dah umur 58 tahun. 58 dan 24 sampai hari ini dapat pergi haji tiap-tiap tahun. Seronok tak dapat pergi haji tiap-tiap tahun? Bukan Ustaz nak bangga, Ustaz nak bagi motivasi pada pelajar. Masa umur yang macam ini, Ustaz berpeluang mengikuti kursus-kursus haji,
kursus umrah, ustaz bercita-cita dalam hati. Boleh tak sebut? Baik pelajar-pelajar, serius. Cuba seriuskan sekarang. Boleh sebut di hati, ya Allah. Sebut dalam hati, ya Allah. Semua pelajar lelaki dan wanita pun semua. Ya Allah, aku nak pergi haji. Ya, dengan segera ya Allah. Aku nak pergi haji dengan secepat mungkin ya Allah. Sebut. Kalau seandainya selepas aku habis belajar, sebut sampai habis belajar. Kalau seandainya Allah, aku nak kerja dulu, nak tolong ayah, nak tolong ibu, sebut. Orang yang ada niat untuk tolong ibu, dia berakah hidup dia. Betul, barakah hidupnya. Dan ustaz masih ada ibu, minta tolong ibu doakan tiap-tiap hari. Pelajar-pelajar, siapa yang ada suruh ibu tiap-tiap hari doakan kita? Angkat tangan. Suruh ibu tiap-tiap hari. Sebab itu, bagi umat Islam, pelajar-pelajar Islam, dia tidak ada kekecewaan. Dia tidak ada datang dengan sifat kekecewaan. Dia mesti datang dengan sifat kebanggaan, dengan sifat-sifat kesyukuran. Sebab apa? Dia ada ibu. Siapa yang tak ada ibu? Angkat tangan. Siapa yang tak ada ibu? Yang tak ada ibu. Ada ibu. Ayah. Siapa tak ada ayah? Semua kata ada ibu dan ayah. Inilah peluang untuk minta doa. Ibu dan ayah doakan anaknya tak ada hijab. Betul tak? Itu juga anda seorang pelajar, seorang anak mendoakan ibu dan ayah tidak ada hijab. Pelajar-pelajar jangan marah ibu. Pelajar-pelajar jangan marah ayah. Sebab apa? Ini penting ustaz masukkan walaupun simulasi haji. Tapi ustaz kata orang yang tak ada taat perintah ibu dan ayah dia kira derhaka. Ini penting. Pelajar-pelajar kena ingat yang kita datang daripada umur yang macam ni, kita nak minta ibu doakan, ayah doakan kita. Boleh? Dah baca, dah doakan dalam hati dah? Dah cakap dalam hati tak? Ini dia kata kita orang yang hidup. Orang yang hidup ni dia sentiasa berkata-kata dengan Allah. Pelajar nak tunggu solat ke berkata-kata dengan Allah, sekarang kena berkata-kata dengan Allah. Yang muskil pada kita ni, orang yang bakhil di sisi Allah ialah orang yang tidak mahu meminta kepada Allah. Itu orang bakhil. Jadi kalau pelajar-pelajar rasa tak minta, mana bakhil lah tu. Kedekut, tak nak minta dengan Allah, dia nak memohon kepada Allah, itu dia pada orang kedekut. Sebab itu pelajar-pelajar kena jadi orang yang baik. Boleh? Okey. Kemudian jadikan sifat-sifat ni. Baca sama-sama. Satu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekejap, sama-sama kerti ni. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15. Baik, doa dalam hati kita, ya Allah, berilah aku sifat baik ini, ya Allah. Ini kita kena sebut. Sebab tu tak kiralah subjek apa yang guru ajar, matematik, fizik, katalah biologi, geografi, bila kita baik pelajar bernama Christian Rush dari Form 5 datang di Tujuh Kamal sekarang. Beri aku kepahaman, Christian Rush Form 5 kepahaman ilmu datang ni, ya di Tujuh Kamal sekarang. Berilah aku kepahaman ilmu ni, ya Allah. Aku masih lagi jahil tentang ilmu ini, ya Allah. Aku masih tak tahu tentang ilmu ini, ya Allah. Jadi kita sebagai umat Islam sudah ada sudah ada tempat untuk kita merujuk. Hari ini pelajar-pelajar jangan sama sekali meniru dalam peperiksaan. Orang yang meniru maknanya ni lah. Orang kata dia meniru maknanya dia tak usaha diri sendiri. Usaha. Dia yang kita boleh meniru, dia meniru apa? Benda yang baik nak buat, tapi jangan peperiksaan tak boleh meniru. Jangan meniru pelajar. Itu orang yang menipu diri sendiri. Itu orang yang menipu diri sendiri. Orang yang buat kerana Allah, dia tidak menipu diri sendiri. Sebab itu orang yang jaga solat, yang jaga sembahyang, jaga puasa, dia tak akan menipu. Sebab itu Nabi pesan, bagi orang yang jaga solat tapi masih lagi dia menipu, suruh dia solat lagi.
Kalau orang yang mencuri, masih lagi dia mencuri, suruh dia solat juga, suruh dia solat lagi. Kalau masih lagi berperangai tidak baik, suruh dia solat lagi, suruh dia solat lagi. Sebab itu sampai itulah Nabi kata, orang yang jaga solat, dia akan membantu dia pada perkara-perkara buruk. Sebab itu penting pelajar-pelajar masih remaja lagi, jaga solat. Jangan tinggalkan solat. Kerana solat adalah merupakan tiang agama bagi kita. Ya? Bagi yang meruntuhkan agama ini, bukannya Islam, bukan orang Islam. Orang Islam sendiri yang meruntuhkan agamanya sendiri. Itu kita yakin usaha yang belajar simulasi haji ini satu pembentukan akhlak bagi diri kita. Ya, insya-Allah. Dah doa? Sudah doa belum? Sekarang sifat-sifat tercela. Nombor 1 apa? Sebut sama-sama, Buat pelajar wanita pun sebut, pelajar lelaki pun sebut. Okey, nombor 1 apa? Okey, nombor 2 riak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Doa dengan Allah, ya Allah, jangan beri aku sifat yang tercela ini. Minta Allah bagi sifat baik tadi. Jauhilah aku dari sifat tercela ni, ya Allah. Sifat sombong, sifat ria, sifat takbur, sifat malas, sifat keji. Sifat-sifat ni kita tak mau. Ya? Doa tak? Dah doa belum? Dah ya? Okey. Baik, ini amalan syirik ni tak usah bawa. Ini berjemaah haji ya. Okey. Okey, Ustaz cepatkan. Bab haji ni dia mesti dengan pengorbanan. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah narul jihad afdalul amal afala nujahidu faqala lakunna afdalul jihad hajjul mabruran. Maksud di sini hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa kami percaya bahawa berjihad itu adalah amalan yang paling utama. Maka kami tidak berjihad. Maka sabda Rasulullah SAW, bagi kamu sebagai jihad itu ialah haji mabrur, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini hadis baginda SAW bersama dengan Siti Aisyah. Satu ketiga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aku nak pergi jihad lah. Contoh dalam bahasa Melayu kita cakap macam ni, ya Rasulullah, saya nak pergi jihad, boleh tak? Aisyah ni seorang wanita. Bila sebut nama seorang wanita, Nabi kata, wahai Aisyah, kau pergi haji dengan betul kerana Allah, itu pun kira jihad. Jadi daripada Aisyah yang dia sebutkan dengan perjalanan haji ni satu jihad. Jadi betul kita semua jemaah haji, memang kita nampak orang akan pergi haji dengan hadir dengan kursus, kemudian dia hadir dengan program-program intensif, kemudian barulah dengan panggilan untuk pergi haji, berada di kompleks haji Kelana Jaya. Siapa yang pernah hantar saudara mara pergi haji? Angkat tangan. Ada hantar kan? Nampak tak suasana yang orang pergi haji? Nampak kan? Suasana pergi umrah pernah? Ya? Jadi insya-Allah. Jadi itu kita haji ni cabaran yang bakal dihadapi. Cuaca panas, tambah lagi dengan musim-musim sekarang. Kalau tahun ini 30 Julai wukuf, waktu cuaca dia panas. Dah sama juga pelajar sekarang ni, kita nak suasana dia pun panas. Boleh sabar tak? Boleh. Kemudian dugaannya tinggi. Dugaan daripada Allah, lawan nafsu. Kemudian tiada tolak ansur. Ini memang nampak simulasi. Pengalaman ustaz lah. Kalau bila pelajar-pelajar terlampau excited, emotional, dia banyak main, dia tak serius. Kalau sebenarnya jemaah haji yang ustaz bawa, dia kena serius. Dia menangis, dia rasa sedih,
Dia rasa insaf. Dia rasa nak bertaubat kepada Allah. Jadi khusus kita ni pagi ni kena bawa macam orang pergi haji. Boleh? Siapa bawa kain ihram? Semua bawa ni? Ada yang tak bawa? Yang pelajar wanita semua bawa telkom. Allah. Okey, tak apa, lepas ni dah mula dah. Dan Ustaz berhenti untuk sarapan pukul berapa Ustazah? Berhenti sarapan. Jadi ada sarapan? Tak ada. Ini direktur. Okey, kita 10.30. Tak apa Ustaz. Ustaz bincang dengan Ustazah. Tak apa. Pelajar-pelajar bak makan ni letak nombor 2 dulu, boleh? Nombor 1 nak cari ilmu. Orang yang mencari ilmu, dia tengah-tengah cari ilmu dia mati. Mati apa nama dia? Mati syahid lah. Tak makan, pelajar-pelajar tengah cari ilmu ni. Tapi belum lagi ustaz mengajar, anak murid mati. Boleh tak? Boleh faham tak? Okey, tak apa. Kalau siapa lapar, angkat tangan. Ustaz, saya lapar. Boleh? Senang nak sama ustaz, senang. Ustaz, saya nak tidur. Tidurlah. Tapi dia rugilah. Orang yang tidur selalunya rugi. Ilmu yang ustaz sampaikan ni manfaat kepada semua. InsyaAllah. Boleh tak? Okay, next. Ni sejarah. Kalau orang pergi haji ramai macam ni. Nampak tak gambaran haji ni? Orang yang terlalu ramai. Sekarang ni pelajar-pelajar kalau ikut dengan dari media sekarang ni, macam-macam orang viral. Betul tak? Kaabah tak boleh masuk lah. Dia sebenarnya nak buat pembersihan. Jadi insyaAllah dia buka dalam masa sebelum Ramadan ini. 15 April dah boleh masuk dah. Ustaz faham, pelajar-pelajar mereka nak pergi tempat ni, umur macam pelajar ni kena cari duit sendiri, betul? Bila cari duit, bukan senang, betul tak? Boleh pergi, siapa yang dah pergi umrah angkat tangan? Siapa dah pergi umrah angkat tangan? Dah pergi umrah? Tak? Siapa bawa? Keluarga? Ibu dan ayah bawa? Alhamdulillah. Yang tak pergi, rasa ya Allah, saya nak pergi ya Allah. Saya nak pergi tempat yang macam ni. Kenapa pelajar-pelajar? Ini tempat yang baik, tempat yang turun rahmat. Turun rahmat Allah. Okay, next. Kemudian ingat balik. Sebenarnya dunia ni ada sejarah. Apalagi Mekah. Mekah sejarah dia, sejarah yang orang kata lama. Sejarah tua ni. Dia panggil sejarah yang lama dekat Mekah ni. Berkaitan dengan siapa? Nabi Ismail, Siti Hajar, ibunya, dan kisah Nabi Ibrahim AS. Ni perjalanan orang haji ni banyak pada kerja-kerja Nabi Ibrahim. Okey, baik. Kemudian ada adab. Ini kena jagalah. Okey, tak apa, yang ini tak masuk pada pelajar tapi orang haji. Okey, tuan pelajar tahu sedikit banyak. Okey. Walaupun tak masuk dalam seratan pelajaran. Okey. Yang ini mungkin masuk sikit. Para pelajar tahu bumi kelahiran Rasulullah. Mekah ni bumi kelahiran Rasulullah. Kemudian dan Mekah ni tempat kemuliaan, keselamatan dan keamanan. Dan tak ada siapa-siapa yang berani dan tidak ada siapa yang boleh hancurkan Kaabah. Ustaz tegaskan kat situ. Kita sebagai umat Islam kena percaya dan kena yakin bahawa Kaabah ini tidak ada siapa yang boleh menghancurkan. Seandainya ada siapa nak menghancurkan, Allah sendiri menghantar bala tentera dia. Itu percayalah, kena percaya. Umat Islam kena percaya, kena yakin. Kemudian 120 rahmat. Siapa yang berurusan dengan Kaabah ini ada 120 rahmat. Rahmat ni apa? Cuba sahabat pelajar-pelajar sebut. Rahmat. Rahmat ini adalah satu kebaikan yang Allah bagikan kepada mereka. Kemuliaan. Bukan hanya rahmat ni rezeki sahaja. Allah bagi. Orang yang berurusan dengan urusan tawaf, ada 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang bersolat di depan Kaabah, 20 rahmat orang yang melihat Kaabah. Sebab apa? Kaabah ini ada magnet.
Sebab apa? Kaabah ini ada kelebihan dia. Sebab itu seluruh umat Islam tidak boleh orang kata menolak rahmat ini. Semua umat Islam yang datang ke tanah suci Mekah, dia kena ambil rahmat ini. Dia tidak boleh jauh daripada rahmat ini. Sebab itu rahmat ini semua umat Islam dapat. Siapa datang ke Kaabah ini dengan kerana Allah, siapa datang dengan ke Mekah ini dengan kerana Allah, dengan kerana sucinya, dengan kerana Allah, Allah bagi rahmat ini. Digandakan dengan 100,000 kali bagi setiap solat yang dikerjakan di Masjid Haram. Tiada waktu ditegah untuk mengerjakan solat sunat. Mekah terpelihara dari wabak taun dan fitnah Dajjal. Dan Mekah banyak tempat mustajab untuk berdoa. Ya, insyaAllah. Ini sedikitlah. Okey, ini tak apa, yang ini pelajar-pelajar boleh rujuk dia buku-buku panjang Okey. Kemudian baik, kenalkan Kaabah dulu. Nanti pelajar-pelajar, Kaabah kita ada bawa cara balon. Jadi pelajar boleh tengok sendiri. Kita nak cuba mandi sunat ihram. Lepas ni nak mandi sunat ihram pakai ihram. Kita nak belajar bab haji. Dan kita kenal dengan Kaabah ni tadi. Ni Kaabah. Ni kita ambil panorama dia daripada atas. Ni Masjidil Haram. Ni Bukit Safa, ni Bukit Marwah, ni bahagian atas. Ni bahagian atas. Tawaf yang ramainya manusia adalah di bawah. Tapi kalau di bawah penuh, dia hantar, disuruh kita di atas. Di atas memang jauh. Kemudian Hijri Ismail, makam Nabi Ibrahim dan pintu ke Telaga Zamzam. Jadi ni bahagian atas. Kemudian ini dia punya kedudukan yang sebenar. Nanti belajar tengok, nanti Ustaz akan tunjuk cara simulasi. Baik. Ini dia. Sebutkan nombor 1 apa? Hajar Aswad. Ini dia. Ini Hajar Aswad. Di sana tak ada bertulis. Di sini Ustaz tulis. Kita tulis dan kita jadikan di slide. Kemudian nombor 2, pintu Kaabah. Ni pintu Kaabah. Nombor 2 ni pintu Kaabah. Nombor 3, pancuran emas. Ni pancuran emas. Pancuran emas ni saluran. Bila musim hujan memang air lah. Orang Arab sana hujan dia datang gembira. Tapi bila sampai kat sini air tu jatuh, dia tandah. Atas apa? Atas bumbung tu tai burung. Jadi orang-orang Arab ni dia ambil air. Kalau Ustaz kata najis lah tu. Tai burung. Atas-atas ni ada tai burung biasanya. Jadi kita dah nampak, kalau tahu keadaan ni, janganlah kita ikut mereka. Cukup sekadar yang kita tahu. Kemudian Sazarwan nombor 4. Ini tapak ni, Kaabah ni ada tapak dia. Nombor 5, Hijri Ismail. Ini kawasan Hijri Ismail. Sebelum ni belum jadi yang bina macam ni. Nabi Ismail dan ibunya Hajar duduk di kawasan ni, penempatan di sini. Dahulu sebelum ada wujud Kaabah seperti dinding yang macam ni, dia berlaku pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail lah. Tapi oleh kerana masa itu tak ada siapa orang, tak ada manusia, hanya Nabi Ismail dan Nabi Ismail, Hajar dan Nabi Ibrahim AS saja. Jadi kita bayangkanlah suasana padang pasir, tak ada siapa. Katalah pelajar-pelajar diberi peluang duduk di padang pasir, sanggup tak duduk seorang? Wanitanya. Hajar dia seorang ibu, seorang isteri, seorang wanita, sanggup dia duduk di padang pasir. Kemudian Multazam yang disebut berdoa mustajab. Multazam ni nombor 6, dari penjuru Hajar Aswad hingga pintu ni. Ni kawasan yang mustajab berdoa, Nabi berdoa di kawasan-kawasan ni. 7, makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim. Nombor 8, rukun Hajar Aswad. Nombor 9, rukun Yamani. Nombor 10, rukun Syami. Nombor 11, rukun Iraki. Mana dia? Kalau rukun Yamani, nombor 9 ni. Ni penjuru ni. Ada di sini disunatkan kita baca doa nanti. Rabbana, ikut sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Disunatkan berdoa daripada penjuru Hajar Aswad, daripada Yamani ke penjuru Hajar Aswad.
Ni penjuruhajah aswad ni pada rukun ni. Nombor 8 ni. Okey, nombor 9 Yamani, nombor 10 rukun Syami. Syami ni. Ni petunjuk negara Syam. Ada Syam sekarang ni Syria. Okey. Yang 11 Iraki, petunjuk negara Iraq. 12 kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah ni warna hitam. Okey. Okey, kita kena tahu kedudukan ni. Okey, belajar-belajar ada tak dalam sukatan pelajaran? Ada kan? Ada, berkaitan dengan Kaabah ni. Baik. Amalan-amalan ni, okay, sebenarnya untuk yang jemaah haji, Ustaz masukkan benda ni supaya jemaah nampak kebanyakan solat, baca Quran, zikir, selawat, jauhi perbuatan makruh dan lawa, sia-sia. Ini hanyalah sebahagian adab-adab di Masjid Al-Haram. Tuan-puan boleh rujuk dengan buku-buku lain. Ini kepada jemaah-jemaah lah. Okay, tak apa, Ustaz tak bincang ini. Kita nak bincang pasal kedudukan haji ni. Okay, kita mula untuk nak bergerak. Okay, dan tempoh teori yang Ustaz bagi ini, pelajar-pelajar, apa perasaan anda bila sebut dengan cerita pasal haji ni? Apa perasaan? Teruja tak? Ada rasa nak pergi haji tak? Ada rasa tanggungjawab tak? Tanggungjawab seorang Islam. Boleh tak? Abang, jangan duduk kat tiang bang. Ustaz tak duduk kat tiang, tak boleh, tak haji. Cemburu Ustaz bila orang duduk kat tiang. Yang duduk kat ni, kesian kat kawan-kawan lain pun berbumpuk juga. Ada yang sakit pinggang ke? Ada? Siapa sakit pinggang? Baik. Nampak tak? Ini kedudukan kawasan masyair atau aktiviti haji. Jemaah haji, kita nanti jadikan ini Mekah. Dewan ini menjadi Mekah. Boleh? Arafah di luar pada dewan ini. Muzdalifah di luar dewan ini. Mina berada di luar. Dan Kaabah pun ada di luar. Boleh? Mekah ni kawasan yang kita kata jemaah haji berhimpun. Jemaah haji yang belum buat kerja-kerja haji. Baik. Tahu tak rukun haji ada berapa? Ini panjanglah, Ustaz tak nak cerita ni dulu. Sebab cara-cara jemaah haji pergi haji lama. Kenapa orang kata sebut lama? Madinah 8 hari, kemudian dia berada di antara Jeddah, kemudian duduk Mekah 18-23 hari, lepas tu Arafah, Muzdalifah, Mina. Semua pergerakan ini jauh. Pelajar gambarkan bagi yang belum pergi, rasa tak nampak macam mana. Betul tak? Tak nampak. Jadi Ustaz gambarkan ini sebagai slide. Kemudian disimulasikan. Sebenarnya sangat baik belajar cara praktikal. Ustaz dulu masa zaman-zaman Ustaz dengan Ustazah tak ada macam ni Ustazah. Betul? Dia tak ada. Inilah zaman yang sangat baik. Belajar-belajar, jangan lepas keluar belajar. Ambil peluang. Mungkin pelajar-pelajar nampak masa sekolah umur 16 sampai 17. Keluar dari sekolah nanti pelajar-pelajar akan menyesal. Sebab apa? Rugi aku. Patutnya dari tahun dulu aku kena belajar. Pelajar jangan menyesal. Jangan menyesal kemudian. Dia menyesal sekarang. Sekarang menyesal apa? Letih. Menyesal aku datang kat sini. Menyesal ke? Berpeluh. Menyesal aku datang sini. Penat. Memanglah awal-awal penat. Bayangkan pelajar, Ustaz menguruskan jemaah haji umur dah 70 tahun. Sekarang ni pelajar umur 16, 17 dah balik, wajib untuk buat ibadah ni. Tapi tak berpeluang. Tapi dalam masa umur yang ada umur muda ni, Allah kata, kan Nabi pun dah kumpulan Quran Rabbani ke Raihan. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ingat tak? Masa muda mana-mana kita gunakan. Hidup kita di mana gunakan. Masa kita sihat kat mana kita gunakan. Jadi ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manakala masa kita masih lagi muda, besok dah datang tua, yang Ustaz buat uruskan yang 70 tahun, umur 110 pun Ustaz bawa. 110, bayanglah sakit pinggang, nak tawaf, nak pergi pergerakan, ini semua jauh. Jangan naik bas. Jadi
pelajar yang ada cara peluang simulasi ini, ambillah. Ini satu peluang yang baik. Boleh? Are you okay? Okey tak? Boleh tak? Boleh. Kalau boleh, alhamdulillah sekarang sediakan kain ihram anda. Ustaz nak bawa mandi. Sedia, keluarkan ihram. Siapa bawa ihram, lelaki, perempuan, bawa telekung. Keluarkan telekung, cepat. Masa kita hanya ada 5 minit untuk bersedia pakai tempat duduk masing-masing. Jangan berdiri. Siapa berdiri, kena dam. Lapar, makan sendiri. Lapar, makan sendiri. Mana lapar? Siapa yang lapar? Lapar? Apa yang macam ni? Lapar macam ni. Alamak. Apa? Kau ustaz belanja? Dia kata dia lapar, tak apa. Baik. Nama siapa lah? Rafi. Okey, ustaz lantik dia sebagai anak angkat ustaz. Okey, Rafi. Ustaz ada bawa ke ihram. Siapa nak pinjam lagi? Dua orang lagi. Siapa yang nak pinjam lagi 2 orang? Bangun. Balik kasut. Yang bawah. Ada bawah. Bangun. Ada seorang lagi kau nak pinjam? Apa nak pinjam? Sekolah. Satu lagi. Siapa nak pinjam? Siapa yang nak pinjam ni? Dua, Ustaz. Yang ni dah. Baiklah, berapa orang view? Orang view. 30 lebih. Orang lagi Razi bawa. Yang dia balut.
Satu. Satunya. Satu. Dah jadi 2 orang dah. Follow Instagram saya kat bawah. Ini bawah. Ya, kali masuk. Baik. Tengok saudara kita, sahabat kita pakai Ustaz pakai tadi dengan riset dari pinggang. Okey. Kain ihram ni sebenarnya jemaah lelaki. Okey, maknanya jemaah lelaki dia sebenarnya kena buka baju, seluar dalam, seluar semua. Sebenarnya baik, kalau sekarang tak sempat, nak kena dengan kawan, pandai ya. Okey, Afi. Baik, atas pula tutup kedua-dua bahu. Handsome Hafiz. Okey, tutup. Dia orang dah. Okey, nampak tak? Okey, sebenarnya jemaah lelaki begini pakaian dia. Dan tak apalah, kita nak belajar. Kasut ni dia kena buka. Kita kena pakai slipper yang nampak semua jari dia. Tutup dulu bahu. Okey, tangan keluar. Okey, ini selagi belum kita itibak. Baik, pelajar yang lain kena buat, yang lelaki kena buat cepat. Masa. Kita nak buat. Okey, ikut. Bateri dah habis. Finish kan?